Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang mana kita sekarang ni pada muka surat 99. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid daraini amin. Disunatkan surah yang dibaca pada waktu salat subuh dan zuhur adalah surah panjang mufassal. Pada waktu solat asar dan isya membaca surah pertengahan mufassal. Pada waktu solat maghrib membaca surah pendek mufassal. Apabila menjadi imam maka lebih dipendekkan lagi, kecuali jika mengetahui bahawa makmum lebih suka surah-surah yang panjang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di sini adalah surah yang kita baca dalam sembahyang setelah daripada Fatihah, kadang-kadang kita baca surah, nama dia dalam istilah bahasa Arab Tiwalul Mufassal. Kadang-kadang nama dia adalah Awsatul Mufassal. Yang ketiganya adalah Qisarul Mufassal. Benda pun Allah tak tahu Mufassal ni, maksudnya Mufassal ni maksudnya ayat dia perceraian daripada satu ayat kepada satu ayat yang lain pendek. Dia ada ayat panjang, ada ayat pendek. Surah mufassal, ulama berbeza pandangan daripada mana ke mana. Apa hak yang masyhurnya, surah mufassal dia bermula daripada surah Al-Hujurat hingga kepada surah An-Nas. Daripada surah Al-Hujurat hingga kepada surah An-Nas. Yang mana daripada surah Al-Hujurat hingga kepada An-Nas, dia ada nama dia Tiwalul Mufassal. Surah tu panjang, ayat dia pendek, tapi surah tu masih lagi dikirakan panjang. Ada surah yang dinamakan sebagai Qisarul Mufassal, ayat dia pendek dan surah juga pendek. Dan ada Awsatul Mufassal. Awsat maksudnya pertengahan. Tak kata panjang sangat pun tak, pendek sangat pun tak. Hak yang pendek, contohlah hak pendek inna a'tainakal kautsar wal 'asri qul a'udzu birabbil falaq qul wallahu ahad qul a'udzu birabbin nas qul ya ayyuhal kafirun alhaakumut takatsur. Hak tu termasuk dalam Qisarul Mufassal. Manakala Tiwalul Mufassal sebagai contoh surah Al-Hujurat sendiri, surah Tabarakalladzi, ataupun surah Nun wal qalami wama yasturun, surah sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Itu sebagai contoh. Manakala pertengahannya sebagai contoh surah wasyamsi wadduhaha wadduha wal fajr, itu sebagai contoh. Maka dalam ni dikata lagu mana, kalau sembahyang subuh sunat kita baca, kita saat itu imam ataupun orang sembahyang seorang diri, kita baca selepas daripada Fatihah surah Tiwalul Mufassal, kita baca surah panjang. Bukan baca qul wallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq. Tapi kalau kita baca qul wallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq sekalipun, tetap mendapat ganjaran pahala membaca surah. Cuma kita kabur yang lebih afdal. Bahkan kalau nak baca surah lepas daripada baca Fatihah tengah rakaat pun tetap dapat sah sembahyang, kerana baca surah adalah sunnah, bukan wajib. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala zuhur pun juga disebut sunat baca surah panjang. Solat asar dengan isyak baca hak yang pertengahan. Solat maghrib baca hak yang pendek sahaja.
Walau bagaimanapun di sana ada juga beberapa hadis yang menjelaskan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri baca sembahyang maghrib dengan surah panjang. Ada beberapa hadis menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sembahyang maghrib kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang panjang. Katanya disunatkan pada rakaat pertama solat subuh pada hari Jumaat untuk membaca surah As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzil itulah sunat, sebab Rasulullah tak tinggal benda ni, sentiasa Rasulullah buat. Dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Insan, Hal Ata 'alal Insan, sunat. Rakaat pertama baca surah Alif Lam Mim As-Sajdah, rakaat yang kedua baca surah Al-Insan. Dan kalau dah ingat nak buat dia dah ingat. Okey, kalau dah ingat tengok Al-Quran. Tengok handset pun tak apa, tengok Quran pun tak apa. Cuma tengok Quran dengan tengok handset ni, membaca dia dalam sembahyang dengan melihat kepada mushaf dengan Quran ke dengan handset ke, dia berlaku khilaf di kalangan ulama. Di sana ada sebahagian daripada ulama kata tidak boleh. Dalam mazhab Hanafi tidak boleh orang sembahyang membaca Al-Quran dengan melalui melihat kepada mushaf, tidak dibolehkan. Maka sebab itulah sebaik-baiknya elokkan daripada hal tersebut. Itu sebaik-baiknya elokkan supaya sembahyang kita saat itu sepakat ulama mengatakan sah. Keluar daripada khilaf adalah digalakkan. Oleh kerana sembahyang dengan melihat, membaca dengan melihat kepada mushaf, ia berlaku perselisihan di kalangan ulama. Walau bagaimanapun majoriti ulama mengatakan tidak menjadi masalah, tapi masih lagi ada pandangan ulama muktabar, iaitu mazhab Hanafi, mengatakan bermasalah orang yang sembahyang dengan melihat kepada mushaf dia membaca. Baik. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak menjadi masalah. Jadi kalau sekiranya dah ingat, boleh buka Quran, tengok. Seterusnya kata dia, kedua-dua surah ini dibaca dengan lengkap, start daripada awal sampai ke akhir. Sedangkan yang dilakukan oleh sebahagian orang itu membaca sebahagiannya, maka itu menyalahi sunnah. Dia baca separuh-separuh je. Jadi panjang sangat hak yang Hal Ata 'alal Insan, sebab Hal Ata 'alal Insan katalah dalam selah lebih dekat-dekat selah, lebih kurang selah lah. Manakala Alif Lam Mim As-Sajdah dalam selah setengah. Jadi panjang sangat, hak dibaca separuh, hak dibaca separuh. Hak tu menyalahi sunnah. Adakah batas sembahyang? Tidak, tak batas sembahyang. Disunatkan pula pada rakaat pertama solat hari raya dan solat istisqa. Solat istisqa ni solat minta hujan. Setelah Al-Fatihah untuk membaca surah Qaf, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Qamar. Panjang, surah Qaf panjang. Surah Al-Qamar pun boleh tahan juga. Jadi hak ni kena ngapa dah. Kalau misalnya Jumaat tu kita rasa kalau kita ngapa pun dang lagi kita ulang minggu depan. Hak ni bila kita sembahyang hari raya setahun 2 kali. Lepas tu sembahyang istisqa setahun sekali pun mujur. Kadang-kadang 2-3 tahun sekali. Jadi benda yang jarang ulang ni takut dah ingat je. Okey, habis. Boleh juga pada rakaat pertama membaca surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ghashiyah. Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Itulah Al-Ghashiyah. Sebab dia je Al-Ghashiyah. Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Betul kan? Ingat pagi nak sebut tu. Mikir. Kedua-duanya termasuk dalam sunat. Pernah dalam hadis menyebut, pernah satu ketika hari raya jatuh pada hari Jumaat. Hari raya berjatuh pada hari Jumaat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita raya haji baru ni. Biasanya apabila hari raya pada hari Jumaat, berlakulah perdebatan. Perdebatan hak yang cukup hangatlah. Tapi alhamdulillah hak ni dak berdebat mana hari ini. Belum ni memang berlaku perdebatan yang hangat di antara ilmuwan, antara para asatidah, ulama-ulama. Ada kata apabila sembahyang dah hari raya gugur dah kewajipan sembahyang Jumaat. Ada kata dak gugur, macam-macam. Baik. Hak tu kita tak nak ulah masalah tu. Cuma kita nak cerita kerana di sana ada hadis yang mana pernah berlaku di zaman Rasulullah hari raya jatuh pada hari Jumaat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sembahyang hari raya dengan sembahyang Jumaat, yang mana Rasulullah membaca rakaat yang pertama adalah
surah hal ataka hadith sabih isma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua adalah hal ataka hadithu al-ghasyiyah. Katanya kedua-duanya termasuk sunat. Disunatkan juga pada rakaat pertama solat Jumaat membaca surah Al-Jumu'ah, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Munafiqun. Boleh juga pada rakaat pertama membaca surah Al-A'la, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah yang kita cerita tadi. Keduanya termasuk sunnah. Jangan membaca hanya sebahagian surah pada solat-solat ini. Kalau membaca sebahagian surah dak habis, waktu menyalahi sunnah, tapi tidaklah rosak sembahyang. Apabila ingin memendekkan bacaan, maka dibaca secara bergilir tetapi tidak mengurangkan jumlah ayatnya. Apabila ingin memendekkan bacaan, maka dibaca secara bergilir namun tidak mengurangkan jumlah ayatnya. Ni anak hamba tak faham. Hamba kena tengok orang bahasa Arab tak faham ni. Nanti tengok semula orang bahasa Arab ni lagu mana. Kadang-kadang terjemahan tidak sampai maksud. Okey. Katanya disunatkan pula pada rakaat pertama salat sunat sebelum subuh setelah Al-Fatihah membaca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma sampai ke habis ayat. Rasulullah ada hadis menyebut Rasulullah sembahyang sunat sebelum subuh, dia panggil sunat fajar, sunat subuh. Rakaat pertama Rasul baca Qulu amanna billah selepas daripada Fatihah. Manakala rakaat kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana sampai ke habis ayat. Satu ayat aja. Rakaat pertama Rasul baca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, yang boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Manakala rakaat kedua Rasul baca Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, surah Al-Imran ayat 64. Boleh juga membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Jadi sembahyang sunat fajar ataupun orang panggil juga sembahyang sunat subuh, dia sama nama dia, sembahyang sunat fajar dia, sembahyang sunat subuh dia. Yang kita duk dengar ada 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya, yang Rasul sebut. Sebenarnya ada petunjuk Rasulullah dalam pelaksanaan ibadat itu sendiri. Kita buat 2 rakaat dapat dah lebih baik daripada dunia dan isinya. Cuma ada beberapa perkara yang mana dalam pelaksanaannya ada petunjuk Rasulullah. Antaranya adalah membaca surah selepas daripada Fatihah pada rakaat yang pertama, dan selepas daripada Fatihah membaca surah pada rakaat lepas daripada Fatihah rakaat yang kedua baca surah. Cuma mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah 2. Yang pertama ini disebut dalam hadis yang sahih. Yang pertamanya rakaat yang pertama baca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, macam yang kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Lepas tu rakaat yang kedua baca Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum sampai ke habis ayat. Ataupun rakaat yang pertama baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua adalah baca Qul huwallahu ahad. Dan kalau kita tengok kan banyak sembahyang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Banyak sembahyang. Kita sukalah sebab pendek. Kita suka. Banyak sembahyang Rasul baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sebab dia, sebab 2 ayat tersebut dia ada kaitan dengan akidah. Qul ya ayyuhal kafirun, kita menzahirkan bahawasanya kita berlepas diri daripada segala kekufuran. Manakala Qul huwallahu ahad adalah kita menyabitkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. 2 perkara ini memang cukup penting, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri daripada segala kekufuran. Seterusnya kata dia, kedua-duanya sahih. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, yang kita cerita tadi. Pada rakaat pertama solat sunat maghrib, solat sunat tawaf dan solat istikharah membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama solat sunat maghrib. Dia sebenarnya solat sunat maghrib ulama berbeza pandangan. Adakah disunat sembahyang solat sunat sebelum daripada maghrib? Kita ada sembahyang sunat sebelum daripada maghrib, ada sembahyang sunat selepas daripada maghrib. Sembahyang sunat sebelum daripada maghrib, di sini ada perbezaan pandangan. Ada tak sunat yang dinamakan sebagai sunat qabliyah sebelum daripada maghrib? Ada ke tak? Menurut mazhab majoriti ulama termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i, di sana ada sembahyang sunat yang dikenali dengan sebagai sembahyang sunat sebelum maghrib. Ini pandangan majoriti ulama. Walau bagaimanapun masih lagi ada mengatakan tidak ada sembahyang sunat qabliyah maghrib. Manakala ba'diyah maghrib itu sepakat.
ba'diyah maghrib, hak tu sepakat. Katanya pada rakaat pertama solat sunat maghrib, sama juga solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf ni adalah solat sunat yang dilakukan setelah daripada kita tawaf. Tambah ada tawaf wajib ataupun tawaf sunat. Dia tawaf banyak. Dia ada tawaf kudum, ada tawaf wada'. Dia wada' boleh, wida' pun boleh. Dia boleh baca dua, tawaf wada' ataupun tawaf wida'. Lepas tu kita ada tawaf rukun. Tawaf rukun ada dinamakan tawaf ifadah. Baik, adalah perbahasan yang panjang dalam kitab fiqh berkenaan dengan tawaf, yang mana setelah daripada kita selesai daripada mengerjakan tawaf, sunat kita sembahyang sebanyak 2 rakaat. Yang mana sembahyang sunat tersebut dinamakan sebagai sembahyang sunat tawaf. Rakaat yang pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua kita baca qul huwallahu ahad. Begitu juga solat istikharah. Solat istikharah adalah solat kita minta daripada Allah agar Allah Taala memberi petunjuk kepada kita untuk kita membuat 2 pilihan. Biasanya kalau kita sembahyang istikharah ni, kita lebih kepada hal perkahwinan dalam memilih jodoh. Ada 2 orang nak kita ataupun 3 orang nak kita. 3 orang. Jadi kalau orang puang tu munasabah lah, dia sembahyang istikharah. Sebab dia kena pilih salah seorang. Orang lelaki tu tak payah istikharah dah, pakai ambil 3-3 selalu. Mudah je orang lelaki. Jadi cara gurau je tu, kau sungguh. Jadi sembahyang istikharah, minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk kepada kita manakah hak yang patut kita buat. Ni sebenarnya istikharah ni bukan hanya masalah jodoh sahaja, bukan dalam hal-hal yang lain sekalipun, hal pekerjaan ke apa semua sekali, sunat kita istikharah. Kita minta daripada Allah Taala agar Allah Taala tunjuk kepada kita mana hak yang lebih baik untuk kita. Maka dalam sembahyang sunat istikharah, rakaat yang pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua baca qul huwallahu ahad, dan semua ni adalah sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada solat witir, apabila witirnya 3 rakaat, pada rakaat pertama membaca surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la. Pada rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat terakhir membaca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizatain maksudnya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Semua yang kami paparkan di atas memiliki dalil daripada hadis-hadis sahih dan masyhur, yang kerana kemasyhurannya tidak perlu lagi kiranya untuk disebutkan. Wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, benda yang kami kabasan itu ada sandaran belaka. Cuma kami buat kesimpulan je. Oleh kerana masyhur sangat hadis dia, tak perlulah kami sebut secara panjang lebar berkenaan dengan dalil hal tersebut. Seterusnya kata dia, apabila pada rakaat pertama solat Jumaat tidak membaca surah Al-Jumaah, maka surah tersebut dibaca pada rakaat kedua disertai dengan surah Al-Munafiqun. Kan sekarang ni dikata sunat pada rakaat pertama sembahyang Jumaat kita baca surah Al-Jumaah, pada rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun. Kadang-kadang kita tadi tu jadi tu imam, lepas tu kita baca surah lain, kita tak ingat nak baca surah Al-Jumaah, maka disunatkan kita gabungkan 2 surah tersebut pada rakaat yang kedua. Panjang sikit rakaat kedua. Baik. Tapi rasanya pakai dak dah. Pakai dak dah kalau kita jadi imam. Oh, tidak ingat pakai dak dah, nak baca dah. Tapi sebenarnya hak sunat lagi telah hak sunat. Katanya lagi, demikian juga pada solat hari raya. Jadi kita dalam solat hari raya ada surah yang sunat kita baca rakaat pertama, rakaat kedua, solat istisqa, solat witir, solat sunat sebelum subuh dan solat yang lain yang telah kami sebutkan. Samalah. Tiba-tiba pada rakaat pertama kita tidak baca surah yang disunatkan, maka pada rakaat kedua kita baca surah rakaat pertama kita baca tak pada rakaat kedua, lepas tu kita baca pula surah pada rakaat kedua. Jadi bermakna pada rakaat kedua ada 2 surah kita baca. Katanya apabila pada rakaat pertama tidak membaca surah yang disunatkan, maka pada rakaat berikut membaca kedua surah tersebut sekaligus agar solatnya tidak terlepas daripada kedua surah itu. Apabila pada waktu solat Jumaat di rakaat pertama membaca surah Al-Munafiqun, maka pada rakaat kedua membaca surah Al-Jumaah dan tidak lagi mengulangi bacaan surah Al-Munafiqun. Kadang-kadang nyetukar, dia tak ingat. Dia sembahyang Jumaat pada rakaat pertama surah Al-Jumaah, rakaat kedua Al-Munafiqun, tapi rakaat pertama bahang Al-Munafiqun dah. Maka kata ulama, nanti masuk rakaat kedua baca Al-Jumaah, tak perlu dah ulang balik Al-Munafiqun. Tak perlu dah ulang balik Al-Munafiqun. Dia tidak sama dengan masalah bacaan surah sebelum daripada Fatihah. Kita Allahu Akbar je bahang surah lalu. Lepas daripada habis surah Minal Jinnati wan Nas, baru teringat lah aku nak baca Fatihah lagi.
maka wajib kita kena baca Fatihah. Lepas daripada baca Fatihah, kalau rakaat pertama, rakaat kedua, tetap sunat kita ulang balik baca surah. Surah yang kita baca tadi tidak dikirakan, kerana kita baca surah disunatkan selepas daripada Fatihah. Tiba-tiba kita buat sebelum daripada Fatihah, maka surah yang dilakukan sebelum daripada Fatihah tidak dikirakan dalam sunat sembahyang. Maka sunat dia buat semula, baca semula. Berbeza dengan kita tukar surah yang rakaat kedua kita tak rakaat pertama kita tak pada rakaat yang kedua, tidak perlu kita ulang balik. Habis. Seterusnya kata dia, diriwayatkan dalam kitab sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan pada rakaat pertama solat subuh, dan pada rakaat berikutnya tidak sepanjang bacaan pada rakaat pertama. Jadi rakaat pertama rasa panjang, rakaat kedua tidaklah sepanjang rakaat pertama. Kebanyakan sahabat kami, kata Imam Nawawi, yakni ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, memiliki pandangan yang sama. Mereka katakan bahawa bacaan pada rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan pada rakaat kedua. Jadi kena ingat, oleh kerana di sana ada beberapa dalil yang menceritakan tentang bacaan Rasulullah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, lalu ulama mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya disunatkan kalau kita sembahyang 2 rakaat ataupun 3 rakaat ataupun 4 rakaat, rakaat yang kedua lebih pendek bacaan dia berbanding dengan rakaat yang pertama. Tapi kalau kita baca rakaat yang kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama sekalipun, ia tidak menjejaskan sembahyang kita. Habis. Ni hak yang afdal sahaja. Ada sebahagian daripada mereka, yakni ulama, juga berpendapat akan sunat memanjangkan bacaan pada rakaat pertama berdasarkan hadis ini. Mereka sepakat bahawa rakaat ketiga dan keempat lebih pendek daripada rakaat pertama dan kedua. Yang benar adalah bahawa pada kedua rakaat tersebut tidak disunatkan bacaan tertentu. Jadi rakaat yang ketiga, rakaat keempat tidak ada dah bacaan yang tertentu. Jika kita katakan disunat, masih lagi sunat baca surah, kalau kita ambil pandangan yang mengatakan sunat lagi baca surah pada rakaat yang ketiga, yang keempat, tapi pandangan ini dhaif, maka yang benar bahawa rakaat ketiga sama dengan rakaat yang keempat. Pendapat lain mengatakan dipanjangkan. Jadi kesimpulan gini yang dia cerita. Jadi sekarang ni rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Okey, selesai. Rakaat yang ketiga dan yang keempat tak ada benda dah sebab tak ada surah. Ni pandangan yang majoriti ulama, dan pandangan ni pandangan mu'tamad, pandangan yang sahih, pandangan yang betul. Cuma di sana ada juga pandangan sebahagian daripada ulama, segelintir ulama mengatakan bacaan surah bukan hanya disunatkan pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, bahkan rakaat yang ketiga, yang keempat sekalipun sunat juga baca surah. Ada pandangan ulama kata lagu tu. Okey, atas pandangan ni lah, kita kata atas pandangan yang mengatakan sunat juga baca surah pada rakaat yang ketiga, yang keempat, maka kalau rakaat yang pertama paling panjang, rakaat yang kedua lebih pendek sikit daripada rakaat yang pertama, maka rakaat yang ketiga mesti lebih pendek sikit daripada rakaat yang kedua. Rakaat yang keempat lebih pendek sikit daripada rakaat yang ketiga. Okey, itu maksud dia. Seterusnya kata dia, para ulama sepakat membaca dengan suara kuat pada solat subuh. Para ulama sepakat untuk membaca, para ulama sepakat dalam berpandangan bahawasanya bacaan pada solat subuh dan 2 rakaat pertama pada solat maghrib dan isyak dikuatkan. Membaca dengan suara perlahan pada solat zuhur, asar, rakaat ketiga daripada solat maghrib dan rakaat ketiga daripada keempat daripada solat isyak. Okey, kita dalam sembahyang ada tempat yang sunat kita nyaringkan bacaan, ada tempat yang tidak sunat kita nyaringkan bacaan. Hukum di sunat, kalau kita tidak melakukan perkara sunat, benda tempat tidak nyaring kita nyaring, tempat yang tidak benda yang perlu kita perlahan kita nyaringkan, tempat yang perlu nyaringkan kita perlahankan, ia tidak menjejaskan sembahyang kita, tetap sembahyang kita sah kerana benda ni sunat. Rasanya benda ni kalau kita tak kabur pun tetap kita tahu, sebab orang belajar ni benda ni dianggap basic dalam bab sembahyang. Jadi dalam sembahyang subuh, 2 rakaat sembahyang maghrib, 2 rakaat sembahyang isyak, hak ni sunat baca dengan jari. Siapa? Bukan semua orang. Yang pertamanya imam, yang keduanya orang sembahyang seorang diri. Manakala makmum tak ada, makmum semuanya baca perlahan maka. Okey. Ukuran nyari dengan perlahan lagu mana? Sini kita nak ukuran nyari dengan perlahan. Kita kata sembahyang isyak, kalau kita sembahyang seorang, sunat kita nyaringkan 2 rakaat yang pertama. Sembahyang maghrib 2 rakaat pertama sunat kita nyaringkan.
Kalau rakaat ketiga dan rakaat 4 sunat kita perlahankan. Okey, apakah ukuran nyaring dan perlahan? Nyaring adalah kita meninggikan suara sehingga kalau orang yang berada di sebelah kita dengar suara kita, maka tu sudah dinamakan sebagai menyaringkan. Bukan mesti pakai speaker, bukan mesti bertepik, bukan kita tinggi sedikit suara, bukan setakat hanya telinga kita dengar, bahkan orang yang berada di sebelah kita akan dengar bacaan kita, maka sudah kita memperolehi sunat menyaringkan bacaan. Manakala memperlahankan maksudnya adalah hanya kita sahaja dengar. Itu perlahan. Tapi sampai kalau kita tak dengar sedangkan pendengaran kita okey, maka tidak sah sembahyang kerana ia tidak dinamakan baca. Baca mesti kena bersuara. Okey, habis. Katanya para ulama sepakat untuk membaca. Okey, itu kita cerita dah tu. Kata lagi juga membaca dengan suara kuat pada solat Jumaat. Solat Jumaat baca dengan suara kuat. Solat hari raya baca dengan suara kuat. Solat tarawih dan witir setelahnya tarawih pada bulan Ramadan ni sunat baca dengan kuat. Ini disunatkan bagi imam dan bagi orang yang solat seorang diri. Sedangkan makmum disepakati tidak bersuara kuat sedikit pun. Okey, disunatkan bersuara kuat pada solat gerhana bulan dan bersuara perlahan pada solat gerhana matahari. Kerana gerhana bulan, sembahyang sunat gerhana bulan dilakukan pada malam hari, manakala sembahyang gerhana matahari dilakukan pada siang hari. Disunatkan bersuara kuat pada solat istisqa minta hujan dan bersuara perlahan pada solat jenazah apabila dilakukan di siang hari. Jadi kalau sembahyang jenazah dilakukan di siang hari, sunat perlahankan suara tu imam. Dan kalau buat malam, sini berlaku khilaf. Demikian pula apabila dilakukan malam hari menurut pandangan yang lebih benar. Jadi kalau sembahyang jenazah pada malam hari, sunat tu imam baca kuat ke perlahan? Kalau siang hari sepakat kata perlahan. Dalam masalah ni ada perbezaan pandangan. Ada pandangan kata sunat baca kuat, ada pandangan kata sunat baca perlahan. Pandangan yang lebih tepat, yang betul adalah sembahyang jenazah walaupun dilakukan pada malam hari, sunat baca dengan perlahan bagi imam. Makmum hak tu jelas dah. Katanya sementara pendapat lain menyatakan solat pada siang hari tidak dibaca dengan suara kuat selain apa yang kami sebutkan di atas daripada solat hari raya dan solat sunat istisqa. Dia sembahyang pada siang hari sebenarnya pada asalnya suara perlahan. Melainkan sembahyang Jumaat, hari raya, sembahyang sunat istisqa, hal ni dinyaringkan bacaannya. Para sahabat kami, kalau dalam kitab fiqh, kalau dikata para sahabat kami, ia merujuk kepada ulama mazhab Imam Syafi'i. Berbeza pendapat tentang solat sunat pada malam hari. Kita sembahyang sunat malam hari, sunat kita baca perlahan ke kita baca kuat? Satu pendapat menyatakan bersuara kuat, sementara pendapat lain menyatakan tidak bersuara kuat. Pendapat ketiga, dan ini yang paling tepat, ditegaskan oleh Al-Qadhi Husain dan Imam Al-Baghawi, dibaca dengan suara antara perlahan dan kuat. Okey, sembahyang sunat pada malam hari. Sebagai contoh kita sembahyang sunat rawatib, ataupun sebagai contoh kita sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat qiyamul lail tengah malam. Sunat baca kuat ke sunat baca perlahan? Di sini berlaku tiga pandangan ada. Ada kata sunat baca kuat, ada kata sunat baca perlahan, ada kata hak yang ketiga, hak yang Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar dia kata pandangan hak ni lebih tepat. Dia kata di antara kuat dengan perlahan, di antara kuat dengan perlahan. Di tengah-tengah, kuat sangat pun tak, perlahan sangat pun tak. Okey, itu maksud dia. Apabila tidak sempat melakukan solat sunat malam pada hari kemudian digantikan pada siang hari atau sebaliknya, maka apakah bacaan kuat atau perlahan dikait dengan waktu asalnya ataupun waktu ketika menggantinya? Maksud dia, sekarang ni kita sembahyang malam, pandangan yang lebih tepat kita baca di antara kuat dengan slow, tengah. Sembahyang siang hari, sunat siang hari kita baca dengan perlahan. Tiba-tiba kita tertinggal melakukan sembahyang sunat pada siang hari, kita nak qada pada malam hari, ataupun sembahyang malam hari kita nak qada siang hari. Dia sembahyang yang kita tinggal, sembahyang sunat yang kita tinggal, ada yang dituntut kita qada. Antaranya sembahyang sunat witir. Sembahyang sunat witir di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man nasiya an witrihi, man nama an witrihi aw nasiyahu falyusalli idza dzakarahu. Sesiapa yang lupa untuk sembahyang witir dia tertidur sampai tertinggal sembahyang witir, maka dia kena sembahyang ketika dia ingat. Apabila dia bangun daripada tidur, dia sembahyang semula. Kata ulama, sunat dia qada balik sembahyang sunat witir. Jadi asal sembahyang sunat witir di malam hari. Tiba-tiba orang ni dia lupa nak sembahyang sunat witir kerana sibuk sangat malam tu, lupa. Keesokan hari baru teringat, alah aku nak sembahyang sunat witir malam. Maka sunat kita qada. Sunat qada. Dah sunat qada, sembahyang sunat witir, sembahyang sunat malam hari. Bacaan dia di antara kuat dengan perlahan. Dia tengok-tengok. Sembahyang siang hari baca dengan perlahan. Dah kita nak baca perlahan ke nak baca kuat? Okey, di sini dibincang oleh ulama. Kalau baca kuat, jadi bermakna kita melihat kepada asal sembahyang itu. Kalau baca slow, kita melihat kepada waktu kita laksanakannya. Begitu juga sebalik. Sembahyang sunat yang kita tinggal pada siang hari, sebagai contoh sembahyang sunat duha. Allah dah ingat kita nak sembahyang sunat duha hari ni. Lepas tu kita nak qada pada malam hari, lepas isyak lagi kita nak qada sembahyang sunat yang duha yang kita tinggal tadi. Sunat kita qada. Mazhab Imam Syafi'i dan satu pandangan dalam mazhab Imam Hanbali mengatakan sunat qada balik sembahyang sunat duha yang ditinggalkan. Jadi kita nak qada malam. Jadi sembahyang sunat duha kalau kita lakukan siang hari, sunat kita baca slow. Apabila kita qada pada malam hari, adakah sunat kita baca kuat lebih sikit daripada slow ataupun sunat kita baca slow? Di sini ulama bincang. Katanya, apabila tidak sempat melakukan solat sunat pada malam hari, kemudian digantikan, diqada pada siang hari, atau sebaliknya, apakah bacaan kuat atau perlahan dikaitkan dengan waktu asalnya atau waktu ketika menggantinya? Ada dua pendapat. Dalam masalah ni ada dua pendapat. Yang paling benar adalah dikaitkan dengan waktu menggantinya. Ini yang paling betul, paling benar. Jadi kalau waktu gantinya malam, maka ketika tu kita baca dengan antara kuat dengan perlahan. Pendapat lain menyatakan bersuara perlahan secara mutlak. Tak kira secara umum kena baca dengan perlahan. Okey, perlu difahami bahawa bacaan kuat dan perlahan pada tempatnya masing-masing merupakan sunat, bukan wajib. Apabila membaca dengan suara kuat di tempat seharusnya membaca dengan suara perlahan atau sebaliknya, maka solatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi, namun hukumnya makruh. Makruh. Kami telah menjelaskan sebelumnya bahawa bacaan atau zikir yang disyariatkan dalam solat sirriyah, solat yang secara perlahan bacaannya, minima harus dapat didengar oleh diri sendiri. Sekurang-kurangnya mesti kena dengar sendiri-sendiri. Apabila tidak dapat didengar oleh diri sendiri dan tidak ada penghalang, maka bacaan dan zikirnya tidak sah. Diri sendiri tidak dengar, sedangkan tidak ada penghalang, bukan misi bangun, bukan dia pekak, tak dengar, maka itu tidak panggil baca. Apabila tidak panggil baca, maka tidak sah sembahyangnya. Kalau sekiranya bacaan itu adalah bacaan wajib. Kalau bacaan sunat, maka tidak memadai bacaan tersebut. Zikir itu tidak memadai, bacaan Quran tidak memadai. Para sahabat kami, yakni ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan, bagi imam disunatkan untuk diam sejenak sebanyak 4 kali. Pertama, setelah takbiratul ihram, agar dapat membaca doa iftitah. Kedua, setelah selesai membaca Al-Fatihah, diam sejenak antara Al-Fatihah dan bacaan amin, agar difahami bahawa bacaan tersebut bukan termasuk dalam surah Al-Fatihah. Ketiga, setelah baca amin, diam cukup lama untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Keempat, setelah selesai membaca surah, diam sejenak antara surah dan takbir untuk rakaat. Okey, ni 4 tempat yang sunat diam sekejap, berhenti sekejap. Yang pertama, lepas takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam sekejap, barulah baca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Dia tak sunat lagi, Allahu Akbar, dak dang berhenti, terus baca wajjahtu. Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati. Itu tidak sunat. Tapi kalau orang buat lagu tu bukan makruh. Bukanlah salah, bukanlah berdosa. Hak sunat Allahu Akbar, lepas tu diam. Cuma dalam kitab ni Imam Nawawi kata diam ni adalah, yang dimaksud dengan diam adalah tempat tersebut kita isi dengan doa iftitah dalam kitab ni. Namun sebahagian kitab fiqh yang lain menyebut bahawasanya yang dimaksud dengan diam di sini adalah biar ada perpisahan di antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Habis doa iftitah, kita diam sekejap sebelum daripada kita baca Fatihah. Wa ana minal muslimin. Lepas tu barulah
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladdallin yang sekejap sebelum daripada kata amin, supaya kita kita dapat zahirkan bahawasanya ada perpisahan di antara amin dengan Fatihah, kerana amin dia bukanlah daripada ayat Fatihah. Ada perpisahan di antara amin dengan Fatihah. Lepas daripada amin, sunat kita diam sekejap sebelum daripada kita baca surah. Ini apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Cuma ada sebahagian daripada ulama dikata bukan 4 tepat, 6 tepat yang sunat kita berhenti. Takbiratul ihram, lepas tu berhenti sekejap, doa iftitah, berhenti sekejap, baca a'udzubillah, berhenti sekejap, baru baca bismillah, berhenti sekejap, amin, berhenti sekejap, baca surah, berhenti sekejap, baru rakaat. Itu yang disebut dalam beberapa kitab fiqh yang lain. Seterusnya katanya setelah selesai membaca Al-Fatihah disunatkan membaca amin. Banyak sekali hadis sahih yang menjelaskan akan banyaknya kelebihan dan besarnya pahala dalam hal ini. Bacaan amin ini disunatkan bagi setiap yang membaca Al-Fatihah, baik dalam solat maupun di luar solat. Bacaan amin memiliki 4 konteks. Bacaan amin memiliki 4 konteks. Jadi gini, maksudnya kalau dalam sembahyang, apabila kita baca Fatihah, sunat kita baca amin. Bukan Fatihah imam, sunat makmum mengaminkan Fatihah imam. Di luar sembahyang sekalipun kita baca Fatihah, sunat kita kata amin, walaupun amin saat itu bukan daripada Fatihah. Dalam bacaan amin ada 4 cara. Pertama, yang paling benar dan masyhur, ini paling benar dan paling masyhur adalah amin dengan mad dan takhfif. Mad ni panjang. Mad ni adalah panjang. Amin. Panjang a. Dia amin, amin. Nanti kita tengok pak. Yang pertama, mak dengan takhfif. Takhfif ni tidak ada tasydid di atas mim. Kalau ada tasydid dia bunyi ni amin. Gitu. Hak yang pandangan hak yang betul dan yang masyhur adalah amin, mad panjangkan a, lepas tu tanpa ada tasydid, tanpa ada sabdu di atas mim. Kedua, amin dengan qasar dan takhfif. Qasar ni pendek, amin. Sadikan amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ni hak masyhur. Amin. Itu hak masyhur. Yang kedua, takhfif. Qasar. Qasar ni pendek tanpa memanjangkan. Amin. Okey, itu yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, dua. Yang ketiganya, kata dia, mana ketiga? Amin dengan mak dan tasydid. Amin. Oh, ada juga pandangan lagu tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tasydid. Ada. Yang ketiga. Yang keempat pula, mana yang keempat? Yang ketiga dengan amin dengan imalah. Imalah amin. Dengan imalah. Bukan a, dia a. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada juga. Baik. Cuma hak yang masyhur, hak yang kita dua sama tu lah. Hak tu hak yang masyhur. Kata Imam Nawawi, konteks pertama dan kedua masyhur, sedangkan konteks ketiga dan keempat disebutkan oleh Al-Wahidi di awal kitab Al-Basit. Yang dipilih adalah konteks yang pertama. Saya telah menjelaskan tentang konteks ini berikut maknanya dan segala yang berkait dengannya. Imam Nawawi jelas secara panjang lebar di dalam kitab dia, kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat. Imam Nawawi ada satu kitab yang dikenali sebagai kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat. Memang penuntut ilmu bagus sangat baca kitab ni. Banyak faedah-faedah yang Imam Nawawi memuatkan di dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat. Dalam kitab ni dia bincang secara panjang lebar makna kepada 4 hak yang kita sebut tadi, ucapan amin tadi tu. Katanya disunatkan membaca amin bagi imam, makmum dan orang yang salat sendiri pada salat jahriyah.
apa yang benar bagi makmum membacanya dengan suara kuat, baik jumlah jemaah solatnya ramai maupun sedikit. Jadi makmum kalau Tok Imam kata amin, sembahyang nyaring, dia pun amin, sahut amin Tok Imam dengan suara yang nyaring. Disunatkan juga untuk dibaca bersama antara imam dan makmum, tidak sebelumnya atau sesudahnya, sekaligus dengan Tok Imam. Dalam solat tidak ada saat disunatkan bersamaan antara bacaan makmum dengan bacaan imam selain pada ucapan amin. Sedangkan pada bacaan yang lain makmum harus membaca setelah imam. Okey. Dia sebenarnya dalam solat kita kena ingat apa yang dituntut kepada kita adalah kena ikut imam. Kalau dalam masalah perbuatan, dalam rukun fi'li kita kena buat setelah daripada imam. Dan ada rukun fi'li yang kalau kita makmum buat sebelum daripada imam, batal sembahyang makmum, tidak sah sembahyang makmum. Antaranya adalah takbiratul ihram. Kalau Tok Imam dak dang lagi nak selesai takbiratul ihram, tiba-tiba makmum Allahu akbar dah, maka batal sembahyang makmum. Manakala perbuatan-perbuatan yang lain, kalau makmum buat sebelum daripada Tok Imam, sekalipun kalau tidak sampai kepada dua rukun, hanya sekadar haram tapi ia tidak membatal sembahyang makmum. Baik. Begitu juga dalam bacaan sembahyang. Bacaan dalam sembahyang makmum kena buat selepas daripada imam. Sunat. Fatihah lepas daripada Tok Imam. Hak tu hak yang sunat. Begitu juga tasyahud, biar Tok Imam pergi dulu. Bukan masa Tok Imam selesai baru kita baca tasyahud. Bukan. Maksudnya Tok Imam baca dulu, baru kita follow belakang. Okey, itu asal. Melainkan amin. Amin ni biar kita serentak dengan Tok Imam. Amin saja yang dikecualikan dalam sembahyang dituntut kita buat secara serentak dengan Tok Imam. Sebab dia, sebab di sana ada hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amana al-imamu fa aminu. Apabila Tok Imam ucap amin, mung selalu kena ucap amin. Sebab ni fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebab orang yang ucapan amin dia bertepatan dengan ucapan amin malaikat. Sebab ketika Tok Imam amin, malaikat terus mengucap amin. Apabila kita ucapan kita bertepatan dengan ucapan malaikat dalam menyahut amin imam, maka Allah Ta'ala mengampun dosa kita. Hanya ucap amin je. Hanya ucap amin je. Allah Ta'ala ampun segala dosa kita yang kita buat sebelum daripada ni. Tapi dengan syarat dosa kecil lah. Dosa besar mesti kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya ucapan amin. Bukan payah nak ucapan amin. Allahu Rabbi. Baik. Jadi kalau kita ambil berat benda ni, sama dengan Tok Imam, bertepatan dengan apa yang diucap oleh malaikat, banyak mana dah dosa kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampun. Okey. Katanya lagi, disunatkan bagi orang yang membaca Al-Quran dalam solat atau di luar solat ketika melewati, dia telah melewati, ketika melalui ayat tentang rahmat, hendaklah memohon kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita cerita dah pada beberapa hari lepas. Apabila melalui ayat tentang azab, hendaklah memohon perlindungan daripada api neraka, daripada azab, daripada keburukan atau segala sesuatu yang tidak disukai, atau mengucapkan ya Allah, sesungguhnya aku memohon keselamatan kepadamu. Kita minta lagu tu, tapi kita jangan ucap dengan bahasa Melayu lah. Dan kita cerita dah sebelum daripada ni, apakah hukum ucap membaca dengan bahasa Melayu, berdoa dengan bahasa Melayu dalam sembahyang. Dalam hati tu tak ada masalah lah. Ni dengan mulut kita cerita dah sebelum ni. Apabila melalui ayat tentang kesucian Allah, mengucapkan subhanahu wa ta'ala atau tabarakallahu rabbul alamin, Allah jalla azamatu, benda jallat azamatu rabbina, benda gitu, kena tengok harap. Itu lagi gini, atau yang seumpamanya. Jadi kalau kita melalui ayat tentang kesucian Allah, sebagai contoh lah, kita kata sabbihisma rabbikal a'la. Sunat kita baca ni, kita kata ni subhana rabbiyal a'la. Sebab sabbihisma rabbikal a'la, mana dia sabbihisma rabbikal a'la? Sabbih, mana sabbih? Hendaklah engkau menyucikan rabbak, sabbihisma rabbikal a'la, akan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah Ta'ala suruh kita menyucikan nama Tuhan yang maha tinggi. Apabila kita baca sabbihisma rabbikal a'la, sudah kita kata subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tu di antara orang yang tadabbur bacaan ayat. Orang yang tadabbur bacaan ayat, dia memerhatikan makna ayat dan benda yang berkait dengan ayat tu dilakukan. Dan Rasulullah ketika baca Quran lagu tu, siapa ayat yang menyebut
mensucikan Allah, Rasulullah mensucikan Allah. Menta'zimkan Allah, Rasulullah menta'zimkan Allah. Ayat azab, Rasulullah minta berlindung. Ayat rahmat, Rasulullah minta daripada Allah Ta'ala agar dikurniakan kepada Rasulullah nikmat tersebut. Dan benda ni lah yang perlu kita kena lakukan. Katanya lagi, kami meriwayatkan daripada Hudzaifah bin Al-Yaman, dia berkata, aku solat bersama Nabi SAW pada satu malam. Beliau memulakan dengan membaca surah Al-Baqarah, solat sunat. Rasulullah Allahu Akbar. Surah Al-Baqarah hampir 2 juzuk setengah. Aku katakan dalam hati, bagi dia rokok pada ayat ke-100 kali. Cukup ayat 100 Rasul rokok Tiba-tiba cukup 100, terus lagi. Namun baginda terus menyambungnya. Aku katakan dalam hati, baginda menyelesaikan dalam 1 rakaat. 1 rakaat habis 1 rakaat rokok kali. Namun baginda menyambungkannya dan membaca surah Al-Imran pula. Allah. Sampai ke Mu'ad bin Jabal, Hudzaifah bin Al-Yaman nak berpisah daripada Rasulullah. Panjang sangat Rasul sembahyang. Allah dah penuh rasanya kita buat dalam umur hidup kita buat panjang ni. Dah penuh rasa. Ambo ingat hak yang paling panjang lah dalam hidup ambo sembahyang ni paling panjang. Masa ambo duk tahfiz Quran ke bujuk dulu. Masa tu kecil lagi umur 13. Gerhana matahari. Dia sembahyang gerhana matahari memang ikut sunnah sungguh. Rakaat pertama, qiyam pertama pada rakaat pertama bahang surah Al-Baqarah. Qiyam yang kedua pada rakaat yang pertama baca surah Al-Imran. Kita budak-budak ni dak sahoyak, budak-budak. Hak jadi culah dah buat sembahyang ni. Budak-budak kan Allah Rabbil lama sungguh. Memang lama sungguh. Cuba terawak sekali kalau gerhana. Terawak sekali tengok boleh dikejar sembahyang. Gosok pada lampu getih belaka kan. Gitulah hak yang Hudzaifah bin Al-Yaman melalui sembahyang Rasulullah. Lepas daripada surah Al-Imran ingat rokok, kemudian melanjutkan dengan membaca surah An-Nisa. Tu dia. Al-Baqarah 2 juzuk setengah lebih kurang. 2 juzuk setengah. Lepas daripada Al-Baqarah baca Al-Imran pula, baca surah An-Nisa. Berapa juzuk Rasul baca? Lebih kurang hampir 5 juzuk. Allah Rabbi. Bagi dia membaca secara perlahan, slow bukan baca laju. Apabila melalui ayat tentang tasbih, bagi dia bertasbih. Tak tahu lah lama mana boleh kesudah. Apabila melalui ayat tentang permohonan, minta daripada Allah, bagi dia memohon. Apabila melalui ayat tentang perlindungan, bagi dia memohon perlindungan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis sahih. Katanya para sahabat kami mengatakan, tasbih, memohon kurnia dan memohon perlindungan ini disunatkan dalam solat dan di luar solat. Juga disunatkan bagi imam, makmum dan orang yang solat sendirinya. Semuanya seperti bacaan Abi. Sama, sunat baca. Okey, disunatkan bagi sesiapa sahaja yang membaca alaisallahu biahkamil hakimin untuk mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, biasakan dalam surah At-Tiga, alaisallahu biahkamil hakimin. Sunat kita baca ni bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ni kena ngapa sikit. Dan apa sunat baca gitu? Okey, kita tengok makna dia. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala adalah hakim yang seadil-adilnya? Allah Ta'ala tanya, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala hakim yang paling adil? Ya, memang betul lah. Maka kita pun bersaksi, bala, ya, wa ana ala dzalika minasyahidin. Aku ala dzalika, di atas hal tersebut, minasyahidin, daripada segala orang yang bersaksi. Kita bersaksi di atas adilnya Allah Subhanahu wa taala dalam berhukum. Kan hebat tu kan? Baik. Sama juga apabila membaca alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah Taala mampu berkuasa di atas menghidupkan orang-orang yang mati? Pertanyaan di situ. Maka sunat kita jawab bala. Bahkan ya, Allah Taala berkuasa untuk menghidupkan orang yang mati. Asyhad, aku menyaksi. Dan bahkan ucapan di sini, sebenarnya ucapan di sini adalah untuk menzahirkan keimanan kita, keyakinan kita. Ketika Allah Ta'ala kabar dalam Quran, bukankah Allah Ta'ala mampu berkuasa untuk menghidupkan orang mati? Ya, kita bersaksi di atas hal yang tersebut. Maka sunat kita baca bala asyhad. Bala, ya, asyhad, aku bersaksi. Itu maksud dia. Sikit lagi ya. Apabila membaca fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain daripada Al-Quran? Dalam Quran tu, dalam surah Al-A'raf, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun.
Berita manakah lagi mereka beriman selain daripada Al-Quran? Maka kita jawab lagu kepada amantu billah. Sunat kita kata gitu, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila membaca sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, maka sunat kita baca subhana rabbiyal a'la. Ini mudah ya, sebab subhana rabbiyal a'la kita dah sebut semua. Okay, habis. Ini semua dibaca dan di dua solat. Saya telah menjelaskan dalil-dalilnya dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Imam Nawawi ada satu kitab nama dia At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Dia menjelaskan secara panjang lebar berkenaan dengan dalil-dalil kepada ucapan yang kita bincang saat ini. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dulu. InsyaAllah ada manfaatnya, dan benda yang kita bincang pada malam ni kita rasa ramai hak yang tahu berbanding dengan hak yang tidak tahu. Tapi oleh kerana benda ni disebut dalam kitab, kita baca, kita tidak lakoh, dan ada manfaatnya, insya-Allah ada manfaatnya dan ada barakahnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberi kekuatan kepada kita untuk beramal dengan apa hak yang kita belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampun kesilapan dan kesalahan kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.